العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نصوح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بعونك ونعم الملائكة المقربين وخرجنا من ظلمات وافتح علينا برحمتك وعلمنا صراحتك يا رب اشرح لنا صراحتك قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا بهم في الدارين sekarang. Dan bermula doa itu dan bermula doa iaitu menututi akan suatu daripada Allah atas jalan merendahkan diri itu. Khabarnya memberi bekas dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka memberi manfaat ia akan segala yang hidup. Maka memberi manfaat ia akan segala yang hidup sama ada diri orang yang berdoa atau orang lain, dan akan segala yang mati jika berdoa ia bagi mereka itu, dan memberi mudarat akan mereka itu jika berdoa atas mereka itu. Dan bermula doa, ini nak tafsir makna doa dulu. Nanti hukum dianya ialah memberi bekas. Memberi bekas tu khabar. Iaitu doa ni menututi akan sesuatu. Menututi sesuatu daripada Allah. Maknanya kita buat tututan suatu perkara daripada Allah. Doa-doa ni ialah menututi akan suatu perkara daripada Allah. Kita buat tututan akan suatu perkara daripada Allah. Minta daripada Allah. Menututi itu atas jalan merendahkan diri itu. Atas jalan merendahkan diri. Atas jalan merendahkan diri. Ini nak panggil doa. Jadi dia menutup ni ada dua bagai. Menutup atas jalan mengatasi. Menutup atas jalan merendah diri. Kalau menutup atas jalan mengatasi itu kita panggil mengarah, menyuruh. Seperti ayah menutup akan suatu perkara daripada anak. Ayah, bapa menutupkan suatu perkara daripada anak. Itu tak panggil doa kalau begitu. Sebab tilik kepada yang atas, tutup kepada yang bawah, yang rendah, itu dia tak panggil doa. Nak panggil doa ni mana yang bawah menutupi akan yang atas. Maknanya kita hamba menutupi kepada Tuhan. Memanglah hamba tu rendah, Allah tinggi.
Sebab tu nak jadi doa di sini tu, jadi kita menuntut akan suatu daripada Allah. Tapi atas jalan merendahkan diri, merendah oleh orang yang meminta akan dirinya. Atas jalan merendahkan, ini merendah oleh yang meminta, yang berdoa itu akan dirinya. Kita tawadukkan diri kita, menghinakan diri kita. Itu makna doa, jadi menuntut akan sesuatu. Menuntut akan sesuatu, sama saja sesuatu tu lagi akan datang, sama saja sesuatu tu baik ataunya jahat. Menuntut daripada Allah, untuk Allah tu tunaikan, tapi kita yang menuntut tu kita merendahkan diri kita kepada Allah. Itu dikatakan doa. Maka hukumnya itu memberi bekas. Doa tu memberi bekas dengan perbuatan Allah Ta'ala. Doa itu memberi bekas, memberi kesan, berjaya sampai kehendak dengan memberi memberi bekas dengan perbuatan Allah. Contohnya kita minta suatu perkara daripada Allah. Kita berdoa dengan suatu perkara, tiba-tibanya berjaya benda yang kita berdoa itu. Tiba-tibanya benda yang kita berdoa itu berjaya. Sampai maksud yang kita minta tu dapat. Maka ingatlah bahwasanya itu Allah Ta'ala beri jadi. Itu daripada perbuatan Allah, itu daripada Allah. Allah lah beri jadi, beri berlakunya. Itu mana kata memberi bekas. Bukan dengan power kita tu, bukan. Bukan dengan sebab mulut kita berdoa tu, bukan. Berlaku hasil maksud sampai berjaya tu, dapat apa yang diminta tu, itu dengan sebab Allah Ta'ala bagi, dengan sebab Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala menunaikan. Jadi kita hamba ini semata-mata minta saja. Bagi berjaya sampai maksud, boleh seperti minta, dapat seperti yang diminta tu, itu Allah Ta'ala bagi. Itu wajib kita ingatnya begitu. Siapa-siapa berdoa sekalipun, sekiranya kalau sampaikan permintaan doa dia tu, maka ingat kata ini Allah Ta'ala buat, ini Allah Ta'ala bagi. Bukan dengan sebab kita yang berdoa tu berjaya, bukan. Contohnya nak bagi nampak tu, kita datang ramai-ramai tu semayang minta hujan. Maka tak berapa lama hujan pun turun. Tak berapa lama hujan pun turun. Maka turun hujan tu dengan perbuatan Allah, dengan memberi bekas oleh Allah. Dengan sebab Allah terimakan doa itu, Allah Ta'ala menunaikan apa yang diminta. Maka memberi manfaat, ia akan segala yang hidup. Maka memberi manfaat ia doa. Maka memberi manfaat ia doa. Artinya memberi manfaat ia Allah dengan sebab doa. Maka memberi manfaat ia doa, atau memberi manfaat ia Allah dengan sebab doa akan segala yang hidup. Lepas tu yang hidup tu sama ada diri orang yang berdoa. Yang hidup tu siapa? Semua ada. Ni nak tafsirkan, nak ta'mimkan makna orang hidup. Segala memberi manfaat doa itu akan segala orang yang hidup, sama ada diri orang yang berdoa. Yang hidup tu kena atas diri orang yang berdoa sendiri atau orang lain.
atau orang lain daripada orang yang berdoa. Kita seperti kita doa untuk diri kita, manfaat kepada kita. Kita berdoa untuk yang lain, untuk orang lain daripada kita, jemaah kita, sahabat kita, anak buah kita, maka memberi manfaat. Jadi maknanya bukan doa tu boleh kita doa untuk diri kita saja, untuk orang lain tak boleh kita berdoa, bukan gitu. Memberi manfaat ia akan segala yang hidup. Sama ada diri orang yang berdoa, mana sama ada diri orang yang berdoa itu sendiri atau orang lain. Sekiranya kalau kita berdoa untuk orang lain. Sekiranya kalau Allah Ta'ala terimakan doa kita, kita doa dengan kebaikan, kita doa dengan kebajikan, dengan kebaikan, doa untuk diri kita, maka manfaatlah doa itu kepada diri kita. Kita doakan kebaikan untuk orang lain, maka orang lain itu dapat manfaat, dapat ambil faedah dengan doa itu. Itu kalau berdoa sebelah balik minta perkara yang baik, dapat manfaatlah. Tengok. Dan akan segala yang mati atas pada segala yang hidup. Maknanya memberi manfaat doa itu akan segala orang yang sudah mati. Seperti kita orang hidup minta ampun kepada orang yang sudah mati. Tak kiralah siapa pun, walaupun bukan keluarga kita sekalipun. Bukan anak buah kita, bukan ibu bapa kita, bukan nenek kita sekalipun. Kita orang hidup, kita minta ampunan untuk orang si mati. Maka doa itu memberi manfaat kepada si mati itu juga, orang yang sudah meninggal. Jadi jadi maknanya manfaat itu maknanya dapat manfaat, dapat faedah kepada orang hidup, kepada orang mati, kepada diri orang yang berdoa dan kepada yang lain. Sebab itulah kita boleh ambil di sini, boleh kita nak berdoa untuk diri kita, boleh kita nak berdoa untuk orang lain. Lepas tu orang lain tu, sama ada orang lain tu dah masih hidup lagi ke atau orang lain tu sudah mati. Boleh kita berdoa. Jika berdoa ia bagi mereka itu. Jika berdoa ia yang hidup. Bagi mereka itu, bagi segala yang mati. Kalau kita orang hidup ni berdoa untuk orang mati, maka manfaat boleh ambil faedah dengan doa itu. Dan memberi mudarat, ini atas pada memberi manfaat. Dan memberi mudarat, doa ni boleh memberi mudarat juga. Akan mereka itu, akan segala yang hidup dan akan orang lain pun boleh. Akan mereka itu, akan orang lain. Jika berdoa atas mereka itu, atas orang lain. Berdoa atas ni minta, kalau guna berdoa atas, mana doa dengan perkara yang tak baik. Seperti kalau berdoa orang yang curi barang kitanya, ya Allah, dapatlah boleh takak dia. Itu berdoa atas. Dia doa bagi, mana doa dengan benda yang baik. Kalau doa atas ni mana doa dengan kemudaratan. Kalau orang curi barang kita, kita minta ya Allah, minta boleh takak dia, dapat takak dia. Masalah itu mudarat dia panggil. Jadi kalau minta manfaat pun dapat manfaat, minta baik dapat baik, minta mudarat dapat mudarat. Sekiranya kalau Allah Ta'ala terima akan doa itu, Allah Ta'ala akan memberi mudarat kepada yang didoakan atasnya. Seperti orang tu dia curi barang kita masalah. Kita dah tahu kata dia lah yang mencuri, dia tu tipu barang kita, dia berhutang duit kita tak bayar padahal dah sampai masa bayar.
dia lari hutang kitanya, maka sekiranya kalau kita berdoa dengan kejahatan di atas dia, minta dia kena takap oleh polis, minta tak berjaya dalam urusan dia sebab dia tipu duit kita banyak. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tu terimakan doa kita, maka mudarat tu akan diturun kepada mereka itu. Jadi maknanya di sini kalau minta manfaat Allah Ta'ala terima, maka dapat manfaat. Kalau minta dengan kemudaratan, maka Allah Ta'ala terima, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan mudarat itu kepada yang didoakan atasnya. Tapi itulah, adab-adab bagi doa tu sangat banyak. Banyak jugalah tu. Adab-adab dia tu, satunya, kita waktu kita berdoa, masa perkataan bacaan yang kita nak berdoa tu, satunya mesti dimulaikan dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat. Itu pembukaannya. Mesti kena ada. Kalau tidaknya tak diterimakan. Mesti dimulai dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat di atas Nabi. Kemudian disudahi dengan selawat dan puji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mesti kena ada. Lepas tu masalah doa tu Allah Ta'ala janji itu terima, tapi masa terima dan Allah Ta'ala terimakan doa, maka Allah Ta'ala bagi, apabila dia terima, dia bagi kepada kita benda yang kita minta tu, macam-macam keadaan dah. Dia bagi tu mengikut masa yang dia kehendak, bukan mengikut masa yang kita kehendak. Kita seboleh nak sekarang, tapi Allah Ta'ala boleh jadi dia terima, dia dah terima akan permintaan kita, tapi dia tak bagi sekarang. Nanti sampai masa yang dia nak bagi, dia bagi dah. Sebab tu jangan ingat katanya kita dah berdoa, tetapi sampai masa tak berjaya, tak dapat benda yang kita minta, taulah katanya itu tak sampai masa lagi Allah Ta'ala nak beri. Sebab dia terima tu dia beri pada masa yang dia kehendak nak beri, bukan mengikut masa kita yang berdoa nak ikut. Maknanya takdir dia bila, begitulah. Lagi pulanya, boleh jadi juga Allah Ta'ala terimakan doa kita, kita mintakan suatu perkara, Allah Ta'ala terimakan doa kita, tetapi apa tu macam kata tadi, masa dia nak bagi tu mengikut kehendak dia, bukan mengikut kehendak kita yang berdoa. Satu, ada kalanya kita minta suatu perkara, dapat benda yang kita minta itu betul-betul. Boleh jadinya begitu, tapi boleh jadi Allah Ta'ala gantikan yang lain. Kita minta A, masalah Allah Ta'ala bagi B kepada kita. Sebab dia amat mengetahui, dia tahu katanya B ni lebih maslahat untuk kita, lebih baik untuk kita. Kita minta A, tapi Allah Ta'ala bagi B pun boleh jadi. Boleh jadi. Sekiranya kalau B itu lebih baik untuk kita daripada A, kita tak tahu. Contohnya kita, tapi boleh jadi kita minta A, Allah Ta'ala bagi A kepada kita. Tapi boleh jadi kita minta A, Allah Ta'ala bagi B, bagi C kepada kita, tak ada bagi A sebab dia tilik pada B itu lebih maslahat untuk kita. Boleh jadi. Pasal terimalah Allah Ta'ala janji nak terima berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala dah janjinya begitu. Ud'uni, nak berdoa oleh kamu akan daku, minta oleh kamu akan daku, astajib lakum. Allah Ta'ala terima. Itu apabila kita berdoa tu, kita kena penuh harapan bahawasanya dia terima doa kita. Tapi bila dia nak bagi tu, ikut dia kehendak.
Lepas tu benda yang dia bagi tu ada kalanya tak betul dengan kita kehendak, dia ganti dengan benda lain. Dia ganti dengan perkara lain, itu sekiranya perkara lain itu lebih maslahat bagi kita dengan sebab kita tak tahu. Itulah. Itu lebih kurangnya ada adab kita doa. Lepas tu nak berdoa tu mesti hadir hati tawaduk kita kepada Allah. Kita nak berdoa. Tu banyak lagi lah ada adab nak jadi istijab doa. Lepas tu apa lagi? Jangan banyak buat maksiat. Lebih lagi makanan dan minuman jangan yang haram. Pakaian pun jangan yang haram. Kalau tidaknya tak diterimakan doa. Banyaklah cara-cara dia tu. Kita di sini kita bercakap pasal apabila cukup dengan syarat dia dan adab dia akan diterimai oleh Allah. Begitu. Dan wajib i'tikad bahawasa sekalian orang lain daripada Allah, sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu binasa sekaliannya lain daripada Allah. Wajib di atas kita orang mukallaf beriktikad. Wajib atas sekalian mukallaf beriktikad bahwasanya sekalian yang barang yang lain, perkara-perkara yang lain daripada Allah, lain daripada zat Allah, lain daripada Allah, lain daripada zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, lain daripada segala sifatnya, sifat Allah itu binasa sekaliannya. Semuanya binasa. Sebab benda baru mesti binasa. Malaikat 10 perkara. Malaikat 10 perkara. Jadi 10 perkara ini tidak binasa. Tapi tidak binasa 10 perkara ni sebab Allah Ta'ala kehendak tak nak bagi binasa. Binasa dia tu sebab Allah Ta'ala kehendak tak nak bagi binasa. Bukan dengan sebab dia tu bersifat dengan sifat baqa dengan secara asal tu bukan. Benda ni terima binasa. 10 perkara ni terima binasa seperti yang lain daripada makhluk Allah. Tetapi kehendak Allah tak nak bagi binasa 10 perkara ini. Maknanya tak binasa tu sebab kehendak Allah. Padahalnya dia tu terima binasa ke tidak terima binasa. Sebab setiap perkara yang ada permulaan mesti ada kesudahan. Maka semua makhluk ada permulaan, maka semua makhluk tentu kena ada kesudahan. Allah Ta'ala tidak ada permulaan, maka tentulah Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Yang lain daripada Allah, yang lain daripada Allah dan sifatnya, lain daripada Allah dan sifatnya tidak ada ada permulaan, mesti kena adalah kesudahan. Malaikat maknanya sebab itulah kata segala perkara tu binasa kesemuanya. Allah Ta'ala bagi binasakan kesemuanya. Malaikat 10 perkara ini Allah Ta'ala tidak kehendak untuk binasakan. Allah Ta'ala tidak kehendak bagi membinasakan. Allah Ta'ala kehendak mengekalkan 10 perkara ini. Walaupun kiamat, walaupun apa sekalipun, benda ini kekal. Dengan kehendak Allah. Bukan dengan cara sendirinya. Bukan. Kekal tu dengan sebab kehendak Allah, bukan dengan sebab sendirinya, tak. Bukannya begitu. Mana dia 10 perkara iaitu ruh. Walaupun jasad dia tu dah hancur, dah hilang, tapi ruh kekal. Dan ajibuz zanab. Dan ajibuz zanab. Ajibuz zanab tu tengok kat luar. Dia katanya kauluhu ajibuz zanab
iaitu satu tulang yang amat kecil. Satu tulang yang amat kecil sebesar biji sesawi. Maknanya satu jenis tulang. Satu jenis tulang kita manusia ni. Yang amat kecil. Kecil sangat benda tu. Benda tu kecil sangat. Kecil dia tu, nak cerita kata kecil tu sakak mana kecil dia? Sebesar biji sesawi. Maklum ya. Tempatnya, tempat letakkan dia. Tempat terletak ajmuz zanab sana itu di mana? Pada akhir tulang belakang. Ini pada hujung tulang belakang sebelah bawah. Dia tulang belakang kita tu mulai daripada leher kan. Mulai daripada kepala tu turun ke leher tu turun sampai ke bawah. Akhir sekali, hujung sekali. Itu. Pada hujung tulang belakang. Tertentu ia dengan manusia. Benda ni ada di manusia, tidak ada di binatang-binatang. Ajbuz zanab ni tertentu dengan manusia, mana ada di manusia saja, di makhluk lain tidak ada. Di makhluk lain tak ada. Tiada binasa ia. Dia tak akan binasa, Allah Ta'ala tak bagi binasa. Dan daripada ajbuz zanab dijadikan manusia pada hari kiamat. Dah. Seperti barang di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini ada sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi ajbuz zanab tu seolah katanya apabila seorang tu mati ditanam ke dalam kubur, maka sekiranya kalau itu dia ni manusia biasanya, bukan orang mati syahid, bukan orang yang tidak hancur dia tu orang yang hancur jasad dia lah, manusia biasa. Maka badan dia tu hancur, tulang dia tu hancur kesemuanya, malaikat ajbuz zanab tidak dihancurkan. Tidak hilang. Maka daripada ajbuz zanab tu seolah kata biji benih. Maka di situlah akan datang dibinukan badan manusia balik. Akan disambungkan, akan dikumpulkan juzuk-juzuk badan manusia tu balik. Jadi seolah kata biji benih lah tu. Maka daripada situ, maka Allah Ta'ala kembalikan. Jadi datang yang lain sehingga jadi seorang manusia. Begitulah. Dan kat dalam dan jasad anbiya dan jasad anbiya ini pun kekal juga, tidak binasa juga. Dan syuhada tapi banyak lagi tu masuk di bawah syuhada anbiya tu, orang yang hafal Quran, banyak lagi. Dan arash ini pun tak binasa juga, kekal sampai ke bila-bila. Dan kursi dan lauh yang kita maklum lauh mahfuz, dan qalam yang catat pada lauh mahfuz, dan syurga dan neraka. Maka 10 perkara ini tidak binasa sebab Allah Ta'ala kerana tak bagi binasa. Allah Ta'ala kerana nak mengekalkan. Tapi kalau tilik pada asal dianya, kalau tak kerana Allah, maka benar ini Allah Ta'ala akan binasa juga. Tapi Allah Ta'ala kerana nak mengekalkan, maka tidak ada kesudahan sebab kerana Allah. Dan bahwasanya tiada mengetahui hakikat ruh itu malaikat Allah. Dan bahwasanya tiada mengetahuikan hakikat ruh itu malaikat Allah. Ruh ni benda macam mana? Tepat dia tu tahulah duduk kat mana tu.
tempat roh duduk tu, kita tahulah. Tapi roh ni benda dia macam mana. Kalau kita ni manusia ni, kalau badan kita ni boleh ceritalah daging, darah, tulang, saraf. Boleh ceritalah badan kita ni apa benda, jenis daging, jenis tulang, hingga seterusnya. Bendanya begitu. Tapi hakikat roh ni tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu roh ni macam mana dia. Macam mana dia. Kita tak boleh tahu, hanya Allah Ta'ala tahu saja. Sekadar tempat dia tu boleh tahulah. Ada dia tu bergerak kepada sekalian badan. Bergerak pada sekalian badan kita manusia. Tetapi benda macam mana dia tu tak boleh tahu malaikat Allah. Ingat begitulah. Dan wajib beriman bahawa mati itu dengan perintahan Allah. Dan tak dapat tiada bagi tiap-tiap makhluk daripada mati, mesti kena berjumpa dengan mati. Lepas tu mati itu dia katanya dengan perintahan Allah, dengan arahan Allah ni, dengan perbuatan Allah, dengan kehendak Allah. Walaupun kita katanya orang tu mati sebab sakit, sebab dibunuh, sebab kemalangan sekalipun, tapi ingat katanya itu kehendak Allah. Itu perintahan Allah, itu perbuatan Allah. Sebab itulah kalau beribu orang nak bunuh kita sekalipun, pegang kita nak bunuh, tapi Allah Ta'ala tidak kehendak, maka tak akan jadi membunuh. Kalau tak sampai masa, tak sampai ajal mati lagi, Allah Ta'ala tak kehendak bagi kita mati lagi, walaupun datang 1000 orang sekalipun nak bunuhkan kita, bawa alat senjata yang bercanggih sekalipun, tak jadi. Sebab kalau Allah tak kehendak. Jadi maknanya orang yang mati, walaupun kita tengok zahir tu mati sebab kena bunuh, mati sebab kena sebab berlaku kemalangan, maka itu taulah katanya itu kehendak Allah, perintahan Allah. Dan tak dapat tiada bagi tiap-tiap makhluk daripadanya. Semua makhluk tu mesti bertemu dengan mati. Dan bahawa malakul maut ialah yang mengambil akan segala roh. Dialah malakul maut. Ini kita dah maklumlah. Malakul maut itulah yang mengambil akan segala roh. Dia itulah yang tarikkan roh. Dia tu mengambilkan roh, mengeluarkan roh daripada jasad. Maksudnya yang menarikkan, yang mengeluarkan roh daripada jasad tu siapa? Malikul maut. Dan bahawa roh kemudian daripada mati badan itu, mana roh kemudian daripada mati badan, mati badan tu sebab roh dikeluarkan daripada badan. Dengan sebab roh tu dikeluarkan daripada badan, maka roh itu dinikmatkan dia kan roh atau diazabkan dia kan roh. Tengoklah tuan dia pada masa hidup tu orang baik ke orang tak baik, orang soleh ke orang tak soleh, orang baik ke orang tak baik, maka roh tu akan dinikmatkan dia sekiranya kalau dia tu orang tuan dianya, ampunnya dianya orang baik, orang soleh, atau diazabkan sekiranya kalau tuan dia tu orang buat maksiat, hingga dikembalikan hingga kembali ia roh kepada badan bagi roh. Sehingga jadi maknanya jadi selepas pada dikeluarkan roh, sementara nak kembalikan roh kepada jasad apabila dibangkit pada hari kiamat.
Maka samantara itu antara dua masa. Itu antara dua masa selepas pada mati belum pada dibangkit, mudah katanya. Selepas pada mati belum pada bangkit daripada kuburnya, antara itu roh, kalau orang tu baik, roh dia akan dinikmat. Kalau orang jahatnya, roh dia tu diazabkan. Berada di dalam nikmat, berada di dalam azab, sehingga dikembalikan roh itu kepada jasadnya di hari kiamat. Dan bahawasa tiada mati seorang, malaikat tak kala sempurna rezekinya dan ajalnya. Dan jika dibunuhkan sekalipun. Dan bahwasanya tiada mati seorang, malaikat tak kala sempurna rezeki seorang, dah sempurna. Maknanya tak tertinggal rezeki dia tu. Jadi kebetulan habis rezeki, habis nyawa. Macam kita katanya nak banding tu seperti lampu minyak. Lampu minyak pada zaman dulu, pada orang tua-tua kita dulunya, apabila habis minyak itu, nyalaan api pun terpadam. Apabila habis minyak itu, nyalaan lampu itu terpadam. Macam mutu kereta lah. Apabila sempurna, mana habis minyak, padamlah. Walaupun kita tak tutup sekalipun, tetapi minyak habis terpadam. Tetapi mati ni dengan perbuatan, dengan kehendak Allah, dengan dikeluarkan oleh Malikul Maut akan roh. Tetapi maknanya rezeki itu Allah Ta'ala menentukan bagi seorang secukup dengan masa dia hidup. Secukup dengan masa dia hidup. Dengan maknanya apabila habis rezeki itu, maknanya orang tu mati dah. Dia tidak ada lebih lagi lebih lagi, kalau kita kata nasi tu lebih lagi satu puyuk masalah, lebih lagi dia tak sempat nak makan, dia mati dulu. Contohnya ada kan, dia bagi isteri dia tu kata, hidangkan nasi, saya nak makan. Tiba-tibanya isteri dia tu sediakan hidangan nasi apa siap, pergi tengok dia dalam bilik, dah meninggal. Kita pun cakap kata mana, kita tahulah kata apa dia, nasi lauk apa dia yang disedia untuk dia tadi bukan rezeki dia. Jangan kata ini rezeki dia tapi dia tak sempat makan. Bukan. Itu bukan rezeki dia. Jadi maknanya tidak ada. Jadi rezeki itu jadi selama mana itu apa dia, ia tidak ada, Allah Ta'ala menentukan rezeki itu, jadi betul dengan masa hidup. Habis rezeki, habis masa hidup. Dia tidak ada ni lebih ni, bukan dia. Dan ajalnya ni sempurna oleh ajal, yakni masa hidup. Ajal yakni sempurna masa hidup, maknanya masa hidup dia tu dah cukup. Kena mati kan? Masa ajal sebenarnya ajal tu sini mana masa hidup. Masa hidup. Tak kala sempurna rezekinya dan ajalnya. Jadi sempurna masa hidup. Apabila sempurna maknanya dah habis. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana tu, mana sempurna oleh perjalanan. Sempurna oleh perjalanan, mana kalau kita nak balik ke rumah, sempurna oleh perjalanan, maknanya dah sampai ke rumah. Apabila dah sampai ke rumah, ada perjalanan lagi? Tak lah. Jadi maknanya
Kalau orang tanya, bila kau nak mati? Kalau orang tanya, saya bila mati? Kita boleh jawab gini lah. Apabila sempurna oleh rezeki dan ajal. Boleh jawab lah. Ini pun tak salah, bukan ujung. Ini pun tak salah. Bila mati saya? Kita boleh jawab katanya apabila sempurna rezeki, apabila sempurna oleh ajal. Masa hidup dah sepenuh. Sepenuh ni makna cukup. Bukan sepenuh mewah tu bukan makna begitu. Bukan sepenuh rezeki tu makna mewahan. Bukan makna begitu. Maknanya rezeki yang ditentu berapa banyak, yang ditentu oleh Allah Ta'ala berapa banyak, dah cukup. Masa hidup, ajal, kita jaga katanya maknanya masa hidup di sini. Maka apabila cukup masa hidup yang dikandung, yang ditentu oleh Allah, maka Allah Ta'ala memati. Contohnya kalau orang ni Allah Ta'ala menentukan bahawa dia ni umur 77 hari masalah. Umur 77 tahun, 7 hari, 7 jam, 7 minit masalah. Apabila cukup masa tu Allah Ta'ala suruh malakul maut tarikkan keluar roh dia. Begitu. Tapi apabila sampai ajalnya, sampai akhir ajalnya, Allah Ta'ala nak mematikan seorang tu dengan mana cara, itu terserah kepada dia. Itu mengikut kehendak dia lah. Walaupun seorang tu mati, Allah Ta'ala tidak melakukan sebab bagi mati, tiba-tibanya dikeluarkan roh betul-betul begitu. Setengah orang tu dengan sebab ada orang bunuh, dengan sebab kemalangan, dengan sebab sakit. Tengok. Dan jika dibunuh sekalipun, orang tu mati sebab kena bunuh sekalipun, ingat kata dah sampai ajal dia. Kalau fardunya, kalau orang tak bunuh pun dia mati sebab dah sampai ajal. Tapi jadi kebetulan nak ambil sebab kata mati dia ni sebab kena bunuh. Tapi yang sebenarnya mati dia, Allah Ta'ala mematikan orang ni sebab ajal dia dah sampai. Ajal dia dah sempurna. Begitu. Ni ada. Dan makna ajal itu waktu yang ditakdir oleh Allah pada azal. Takdir tu sedia kala lagi dah Allah Ta'ala takdir akan selesai hidup seorang padanya. Dan makna ajal itu waktu, yakni masa yang ditakdir oleh Allah pada azal, mana yang ditaksis, yang ditakdir oleh Allah akan pada azal, pada masa sedia kala lagi dah. Jadi takluk tanjizi qadim bagi iradat lah ni. Takdir maknanya takluk tanjizi qadim bagi iradat lah ni. Takdir akan selesai hidup seorang padanya pada waktu. Ini satu makna. Dia ada dua makna. Makna ajal tu ada dipakai dua makna. Masa hidup atau makna akhir masa hidup. Gitu. Dan bahawa seorang yang mati itu ditanyakan mereka itu oleh mungkar dan nakir. Orang yang mati, mereka orang mati syahid, itu adalah. Jadi makna kalau biasa orang mati tu ditanyakan mereka itu akan orang mati oleh mungkar dan nakir. Lepas tu macam mana nak tanya tu apabila roh dah keluar daripada badan, maka setengah katanya dikembalikan roh kepada jasad, tapi bukan kembali dengan secara sempurna. Kalau kembali dengan cara sempurna, hidup korek tu keluarlah. Hidup sempurna lah. Jadi maknanya Allah, setengah ulama katanya
ketika Munkar dan Nakir hendak tanya itu dikembalikan roh sekadar boleh digunakan untuk nak jawab saja. Dikembalikan roh sekadar boleh guna untuk nak jawab saja, bukan dikembali sampai ke kepala sampai hujung kaki itu hidup sepenuhlah. Jadi mana kaki ada, maknanya tidak 100%. Kalau kita orang hidup sekarang ni, mana roh ada kat jasad kita 100%. Maka ditanyakan apa benda yang ditanya, apa perkara yang ditanya daripada Tuhan, mana tanya siapa Tuhan engkau dan agama mereka itu orang yang mati. Engkau, agama engkau apa? Dan Nabi mereka itu siapa Nabi engkau? Kemudian, tu banyak lagi ditanya. Kemudian ini ditanya tu, kemudian daripada ditanamkan mereka itu. Ini selepas pada ditanam. Ini kemudian pada ditanam mengikut ghalib. Ghalib orang mati itu ditanam. Tapi setengah orang mati itu tidak ditanam. Maka akan disoal jugalah. Akan disoal juga walaupun setengah orang tu mati dengan tidak ditanam sekalipun. Akan berjumpa dengan soalan juga. Malaikat jemaah malaikat jemaah yang tertentu setengah daripada mereka itu orang yang mati syahid. Malaikat jemaah orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala istisnakan daripada kena soal seperti orang mati syahid. Ini mereka yang lepas daripada pertanyaan orang yang mati hari Jumaat, orang yang mati bulan Ramadan, banyak lagi lah yang akan dilepaskan daripada soalan Munkar dan Nakir. Begitu. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan bahawasanya setengah daripada mereka itu setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan di dalam kubur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu faradud alaina wa tahtiya lina ilayhi. InsyaAllah lagi berkurang 10 minit kita sambung kitab Aqidatun Najih. Apa tu kitab ni sekali lagi insyaAllah kita dapat khatam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.